Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Siti Zahira, Hanis Radia dan juga Natasha Azwa akan membentangkan tentang gejala LGBT di Malaysia. Gejala LGBT ialah merupakan gejala sosial yang merujuk kepada badan NGO yang mempertahankan golongan yang mempunyai masalah kecelaruan jantina dan juga mempunyai masalah orientasi seks sesama kaum sejenis. LGBT ini merupakan nama singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Akhir-akhir ini, ramai golongan LGBT ini telah menuntut agar LGBT ini diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Dan kesannya, terdapat banyak masalah dan isu yang disebabkan oleh tuntutan tersebut. Antara isu utama ialah pelakon LGBT ini bersifat bertentangan dengan hukum syarak yang memperlihatkan agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan. Terdapat banyak faktor berlakunya gejala LGBT di Malaysia. Salah satu faktornya ialah gelombang budaya barat yang berideologikan sekularisme. Pengaruh budaya barat ini telah menyebabkan penyebaran LGBT di Malaysia semakin meningkat dari hari ke hari. Gejala LGBT ini disebarkan oleh budaya barat dengan mengadakan pelbagai festival yang mempunyai unsur-unsur LGBT di dalamnya. Sebagai contoh, festival yang dinamakan Sexuality Merdeka telah dijalankan di Malaysia dan mendapat perhatian masyarakat Malaysia kerana program ini telah memperjuangkan hak kebebasan bersuara dan juga hak mengekspresikan diri sendiri. Selain itu, kurangnya ilmu pengetahuan dan juga amalan tentang agama juga salah satu faktor berlakunya gejala LGBT. Di Malaysia atau mana-mana negara yang mempunyai golongan profesional yang mempunyai kerjaya yang baik, kebanyakan golongan ini mengamalkan gejala LGBT dan juga menyokong gejala LGBT ini. Mereka ini mengasingkan budaya dan amalan di dunia mereka dan juga budaya dan amalan agama. Dan akhir sekali, keluarga juga merupakan salah satu faktor utama berlakunya gejala LGBT. Hal ini kerana keluarga merupakan institusi yang penting dalam pembentukan individu dan juga pembinaan sebuah negara. Terdapat banyak ibu bapa yang terdesak dalam memenuhi keperluan harian anak-anak dan ahli keluarga. Hal ini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa untuk meluangkan bersama anak-anak dan menyebabkan anak-anak kurang perhatian dan juga kasih sayang daripada ibu bapa. Hal ini boleh menyebabkan tekanan yang semakin mendesak dan menyebabkan ibu bapa mendera anak-anak mereka. Kemudian boleh menyebabkan anak-anak mereka mengalami kemurungan dan tekanan untuk mencari identiti mereka sendiri. Oleh itu, anak-anak tersebut akan keluar dari rumah dan mencari identiti sendiri dan boleh terpengaruh dengan amalan dan gejala LGBT yang berlaku di luar sana. Oleh itu, ibu bapa mengambil peranan yang penting dalam membentuk individu dan sebuah negara. Seterusnya, Azwa akan membentangkan tentang kesan-kesan LGBT, gejala LGBT. Terima kasih Zahira. Sekarang giliran saya pula untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang kesan-kesan LGBT terhadap individu, keluarga, masyarakat dan agama. Bagi individu, jika seseorang itu telah menjerumuskan dirinya ke dalam lembah LGBT ini, maka susahlah untuknya keluar dari dunia tersebut dan kembali ke jalan yang benar. Seperti yang kita tahu, gejala LGBT ini kesannya amat buruk kepada seseorang individu. Sepertinya gejala ini dapat menjatuhkan maruah diri seseorang dan secara tidak langsungnya telah memberi kesan kepada keseluruhan hidupnya.
Santapan yang mereka perolehi daripada ini hanyalah makian, cemuhan, ejekan dan kata-kata kesat daripada orang sekeliling mereka. Tetapi, akibat terlalu ikutkan nafsu songsang, mereka ketepikan soal maruah dan menjadi keutamaan kepada mereka adalah keseronokan. Kecelaruan yang mereka alami ini telah menyebabkan masa depan mereka gelap dan hancur. Selain daripada itu, mereka juga akan dibuang oleh masyarakat. Hal ini kerana aktiviti mereka amat bertentangan dengan norma kehidupan seseorang manusia. Sebuah masyarakat yang normal perlu mempunyai adat dan pegangan agama yang kuat. Masyarakat yang tidak dapat menerima golongan seperti ini kerana golongan seperti ini dipercayai akan memalukan masyarakat tersebut, dan oleh itu mereka dipinggirkan dan dibuang jauh oleh masyarakat. Akhir sekali, untuk aspek individu, mereka mungkin akan terjebak dengan penyakit wabak yang berjangkit seperti AIDS, HIV ataupun pelbagai penyakit kelamin. Mereka seharusnya tahu tentang status kesihatan mereka. Kerana jika mereka tidak tahu, penyakit-penyakit berjangkit ini mungkin mudah tersebar. Kesannya terhadap keluarga pula ialah mereka yang terjebak dalam kegiatan ini akan menyebabkan keluarga mereka berasa sungguh kecewa sekaligus menjadikan institusi keluarga tersebut terganggu. Akibat daripada hubungan keluarga yang tegang dan tidak berkualiti boleh mempengaruhi perkembangan anak-anak yang berada di dalam institusi keluarga tersebut. Seterusnya, nama baik dan maruah keluarga akan tercemar. Keluarga mereka berasa sangat malu dengan kegiatan mereka dan menyebabkan ahli keluarga mereka tidak dapat bergaul dengan orang di sekeliling mereka kerana mereka berasa sangat malu. Dalam arti kata lain, mereka telah menjejaskan hubungan keluarga dengan orang lain. LGBT juga boleh membawa satu kesan yang amat besar dan mendalam kepada institusi masyarakat, di mana secara tidak langsung ia boleh merosakkan institusi kemasyarakatan itu sendiri. Apabila berlakunya situasi, masyarakat ini akan memandang serong dan memandang hina serta memulaukan orang yang menyertai kegiatan LGBT ini. Ini khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu Malaysia kerana kita masih kuat berpegang kepada adat dan pegangan agama yang kuat serta amat susah untuk mengubah pendirian dalam menerima sesuatu yang di luar norma kehidupan. Kesan LGBT terhadap agama. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara Islam yang gah di mata negara-negara Islam yang lain. Perkara ini secara tidak langsungnya akan memberi kesan yang amat mendalam terhadap agama Islam. Agama adalah panduan hidup bagi penganutnya dan dalam agama mempunyai tata cara yang sempurna dan baik. Yang pasti sama ada Islam, Hindu, Sikh, Buddha, Kristian dan agama-agama yang lain turut menolak aktiviti LGBT ini kerana aktiviti LGBT ini amatlah dilarang di dalam semua agama. Seperti yang telah diceritakan pada zaman dahulu, kisah kaum Sa'adum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat perbuatan jijik mereka. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahawa Islam amat menolak dan melarang umatnya terlibat di dalam aktiviti LGBT. Tujuan setiap perkahwinan di muka bumi ini adalah untuk meramaikan umat manusia di muka bumi. Tetapi bagaimana pula jika LGBT dibenarkan? Seseorang lelaki akan bersuamikan lelaki dan seorang perempuan akan beristerikan perempuan. Sekiranya amalan LGBT ini berleluasa, maka matlamat Islam untuk meramaikan umat manusia tidak akan tercapai.
Saya, Hanis Radia binti Saharin, akan bercakap tentang cara untuk mengatasi masalah LGBT di Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, masalah LGBT sekarang ini semakin meningkat disebabkan beberapa faktor penting yang menyebabkan mereka melibatkan diri dalam masalah ini tanpa memikirkan kesan-kesan yang buruk yang sudah kita bincangkan tadi. Jadi, masalah ini perlu diatasi dengan segera untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang dari terjebak dalam kancah LGBT ini. Bagi mengatasi masalah ini, kita perlu melihat berbagai dari segenap aspek, baik dari segi keluarga, rakan-rakan, masyarakat dan juga kerajaan dan juga bukan kerajaan. Penyelidikan oleh Boon ST and Romo ST menunjukkan media memainkan peranan penting dalam menyebar dan mempromosikan gaya hidup baharu seperti LGBT kepada masyarakat, dan bilangan LGBT juga meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya, saluran Disney Channel menyediakan aksi bercium sesama jantina dalam rancangan Star vs. The Forces of Evil. Oleh itu, ibu bapa perlu memantau dan mengawasi anak-anak supaya mereka tidak terpengaruh dengan agenda-agenda ini melalui televisyen maupun media sosial. Ibu bapa juga perlu mengetahui halaman-halaman yang diakses oleh anak-anak melalui laman sesawang serta memantau rancangan yang ditonton oleh anak-anak supaya perkara-perkara ini tidak mempengaruhi mereka. Dari sudut rakan sosial dan rakan sebaya pula, kita perlulah lebih berhati-hati dalam memilih rakan kerana selain keluarga, rakan-rakan juga merupakan antara individu yang mampu mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu perkara. Jika individu itu tersilap dalam memilih rakan yang mampu membawa ke kancah LGBT, peratus untuk individu itu terlibat dalam masalah sangat tinggi kerana mudah terikut dengan gaya hidup dan kehidupan sosial rakan-rakan yang bebas dalam pergaulan. Masyarakat juga menyumbang kerana mereka memandang prejudis terhadap golongan ini hingga menyebabkan mereka memilih untuk menjauhkan diri dari masyarakat. Oleh itu, sebagai masyarakat yang majmuk, masyarakat prihatin, mereka harus memberikan lebih pendekatan kepada golongan ini seperti berdamping dengan mereka, menyelami mengapa mereka memilih kehidupan seperti demikian supaya golongan ini dapat dipulihkan. Sebagai contoh, bekas maknya yang kini sudah kembali ke pangkal jalan iaitu Cikgu Erin berkata, masyarakat memainkan peranan yang cukup signifikan dalam membantu golongan LGBT untuk kembali kepada masyarakat dengan lebih yakin. Oleh kerana pendekatan kekerasan dengan menggunakan undang-undang tidak mampu membendung penularan masalah ini oleh kerajaan dan juga badan malah semakin membimbangkan, jadi pendekatan seperti aktiviti kemasyarakatan seperti seminar, camp untuk golongan ini dijalankan. Misalnya, pendakwah bebas iaitu Ustaz Abil sering mendekati golongan-golongan ini di lorong-lorong di Kuala Lumpur. Beliau tidak mendekati sebagai seorang penceramah terkenal, tapi beliau mendampingi mereka berbual menyelami hati golongan ini sehingga kita melihatnya dapat merasai kepahitan yang golongan ini lalui sepanjang hidup dalam masalah LGBT ini. Kesimpulannya, gejala LGBT sememangnya suatu perkara yang sukar untuk dibendung jika semua pihak tidak berganding bahu dan bertindak memberikan respon terhadap kesan buruk ini. Walau terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi, namun segala cabaran harus ditempuhi dengan bijak agar kegiatan ini dapat dibendung. Cara-cara yang dicadangkan diharapkan dapat membantu mengekang masalah LGBT ini, sekaligus memastikan kehidupan sosial masyarakat dalam keadaan sepatutnya. Sebuah negara yang maju tidak berkisahkan kemajuan infrastruktur dan prasarana sahaja, malah menyentuh sikap, peradaban, kehidupan sosial masyarakat yang menempati lunas kehidupan masyarakat sejagat. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.